Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dijemput tuan-tuan mana yang baru sahaja join live kita pada petang ini. InsyaAllah kita akan membincangkan satu topik berkaitan dengan cukai lah, berkaitan dengan cukai pendapatan. So kita akan beritahu sama adakah seseorang ni ataupun sesebuah syarikat ataupun seseorang individu perlu untuk mendaftar cukai. So mana yang baru saja masuk live kita pada petang ni, kita minta sama-sama share supaya kita boleh berkongsi mungkin beberapa info-info yang mungkin kita tak sedar, tak tahu. So kita boleh share untuk kita sebarkan perkongsian kita pada petang ini. So terima kasih pada yang sudi join live kita pada petang ni. So untuk petang ini sahaja saya akan cuba membincangkan ataupun menyeraikan beberapa perkara yang perlu kita tahu berkenaan dengan cukai lah. Sebab cukai ni buat masa sekarang ni agak hot sikit isu yang diperkatakan. Lagi-lagi pada 30 hari bulan 6 hari tu baru saja tutup due date last submission untuk cukai individu lah, individu yang dalam pengajian lah, bukannya untuk perniagaan tapi untuk lebih pada personal punya. Tapi untuk personal ni dia punya due date telah dilanjutkan. Kalau ikutkan sepatutnya pada 30 Jun tapi dilanjutkan kepada lagi 2 bulan lah, dalam hujung Ogos baru tarikh akhir untuk kita submit untuk perniagaan. Okey, tak apa, kita ketepikan dulu. So terima kasih saya ucapkan yang baru masuk join kita, Nurul Syuhada. Terima kasih banyak-banyak, minta tolong share ataupun tekan like, ataupun sebelum kita nak cerita ni mungkin dah ada persoalan yang dah bersedia, boleh komen terus kat bawah. Boleh terus komen kat bawah, insyaAllah saya akan jawab lah. Okay, untuk kita tahu sama ada kita ni adalah individu ataupun syarikat yang perlu mendaftar cukai atau tidak, kita perlu tengok dulu apakah kriteria-kriteria, apakah perkara-perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu wajib untuk mendaftar cukai pendapatan dia, untuk menyerah simpan, untuk melaporkan pendapatan tahunan dia. Okey, yang pertama adalah individu status bujang yang mana pendapatan pengajian ni melebihi daripada 34,000. 34,000 ni pendapatan ni mestilah selepas potongan KWSP lah. So tuan-tuan boleh kira tuan-tuan punya pendapatan daripada sekarang, sebulan aku berapa, dah siap-siap tolak dengan KWSP lah. Kemudian darabkan dengan 12 dan kita boleh tahulah kalau kita melebihi daripada 34,000, maka kita dah dikategorikan sebagai individu yang perlu untuk mendaftar nombor cukai pendapatan. Okay, dan yang seterusnya, yang kedua, jika individu ini berkahwin dan pasangan dia tidak bekerja, yang mana pendapatan pengajian mereka melebihi 46,000 setahun. Ini kalau dia combine lah, dia tak buat secara berasingan, dia dah berkahwin, dia combinekan sekali, dan mana dia punya isteri tidak bekerja. So total pendapatan dia perlulah tidak lebih daripada 46,000 setahun. Okey, dan yang seterusnya, yang ketiga adalah jika individu yang baru saja dikenakan potongan cukai bulanan. Maksudnya kalau tuan-tuan baru je masuk kerja dan telah di syarikat dah register tuan-tuan bawah PCB, so itu adalah individu juga yang perlu untuk mendaftar cukai lah, untuk menyerah simpan ataupun melaporkan pendapatan cukai dia. Dan yang keempat adalah individu yang mempunyai pendapatan yang boleh dikenakan cukai, macam saya cakap tadi, 34,000 untuk individu bujang, dan manakala untuk yang dah berkahwin, kalau isteri tidak bekerja, total penerimaan pendapatan dia tidak lebih pada 46,000 setahun. Dan yang terakhir adalah individu yang ingin menjual ataupun membeli tanah. So ini adalah antara orang-orang ataupun individu-individu yang perlu untuk mendaftar nombor cukai pendapatan mereka ataupun mengemaskini maklumat-maklumat kalau dah pernah ada register lah. Okey, so dalam masa yang sama ni saya akan ceritakan tanggungjawab pembayar cukai lah. So kat sini saya akan pecahkan kepada 3 bahagian. Yang pertama, tanggungjawab pertama yang perlu oleh seorang pembayar cukai ni adalah, pertama, dia perlu mendaftar nombor cukai dia, dan yang kedua, dia perlu laporkan pendapatan tahunan dia, dan yang ketiga, dia perlu bayar cukai. Maknanya dia perlu register, dia perlu lapor dan dia perlu bayar. Ini adalah 3 perkara
satu tanggungjawab untuk pembayar cukai. Dan untuk mana yang mungkin tak tahu bagaimanakah cara-cara dia nak mendaftar nombor cukai ni, dia sangat mudah sebenarnya. Dia ada dua cara. Yang pertama, tuan-tuan boleh membuat secara atas talian, boleh melayari laman web idaftar.hasil.gov.my, ataupun yang kedua boleh buat secara manual. Yang mana yang manual ni tuan-tuan boleh pergi terus ke Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk buat pendaftaran nombor cukai. Dan untuk dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kita membuat pendaftaran cukai itu adalah, yang pertama, jika tuan-tuan mendaftar secara e-daftar, maknanya secara online atas talian, hanya memberikan pasport jika bukan warga negara. Manakala kalau untuk individu yang menjalankan perniagaan, tuan-tuan boleh menyertakan sekali sijil pendaftaran perniagaan lah. Ini kalau untuk secara e-daftar. Manakala kalau secara manual, tuan-tuan pergi ke Lembaga Hasil Dalam Negeri, boleh isi borang CP600, yang mana itu borang pendaftaran tu, boleh isi maklumat-maklumat yang diperlukan. Kemudian bawa sekali kad pengenalan baru, kalau tentera ke ataupun polis ke, boleh bawa dia punya kad tu sendiri. Dan yang ketiga, kalau pendaftaran bukan individu yang menjalankan perniagaan, maknanya bawa sekali sijil pendaftaran perniagaan lah, dan juga penyata pendapatan ataupun slip gaji. Bawa saja 4 atau 3 perkara ni, tuan-tuan dah boleh daftar secara manual di Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okey. So kalau tuan-tuan ada juga individu yang mana sebelum ni dia submit borang BE, yang mana borang BE ni dia makan gaji je lah kan. Dan kemudian dia dah pada tahun seterusnya, pada tahun kedua dia buka satu perkongsian. Dia buka satu perkongsian. Kalau kat sini untuk perkongsian, dia punya fail cukai pun dah berbeza. Untuk individu, dia punya fail cukai pun dah berbeza. So kat sini dia dah jadi ada 2 fail cukai. Bila dia check, dia tengok ada 2 fail cukai kat dia. So apa yang perlu dibuat? Yang kalau tuan-tuan ada 2 fail cukai, tuan-tuan boleh pergi ke kaunter Lembaga Hasil Dalam Negeri, boleh berbincang ataupun kemaskini maklumat-maklumat tuan-tuan, supaya kita boleh tentukan fail mana yang akan digunakan lah nanti. Okey. Dan yang seterusnya, untuk penting juga maklumat-maklumat yang tuan-tuan masukkan dalam pendaftaran tu, dari segi alamat dia, dari segi email dan juga nombor telefon, kerana perkara-perkara ni banyak yang terjadi, mereka tak update dia punya alamat dalam sistem. So apa sahaja surat-surat yang dikeluarkan oleh pihak LHDN, ataupun surat compound ke, ataupun surat apa-apa sahaja jenis surat, mungkin tak sampai ke dia punya alamat premis perniagaan ataupun alamat kediaman. So kena make sure, kena pastikan bila tuan-tuan setiap kali login tu, setiap kali tengok, mesti memastikan maklumat-maklumat tu mestilah maklumat yang paling baru, yang paling latest. Sebab banyak juga orang yang dia tak perasan dia dah dihantar oleh LHDN surat banyak kali, sampaikan kena compound pun dia tak tahu. Last tiba-tiba keluar surat, keluar yang dia dah kena hadir ke mahkamah ke. So agak bahayalah. So kena pastikan maklumat yang kita isi tu adalah maklumat yang paling latest. So untuk kemaskini maklumat ni juga sebenarnya dia boleh dengan 3 cara lah. Apa-apa contoh ada perubahan baru, kita mungkin tahun ni kita ada beli rumah baru ke, atau berpindah daripada Selangor pergi ke Kelantan ke, pergi ke Kedah ke kan. So kita dah nak duduk di sana lama, so takut apa-apa maklumat yang sampai tu tak sampai ke kita. So kita boleh update ataupun kemaskini maklumat kita melalui 3 cara. Yang pertama, tuan-tuan boleh buat secara online juga, boleh masuk ke Izi Hasil, boleh update maklumat tuan-tuan kat situ. Itu paling mudah sebenarnya. Ataupun kalau nak buat secara yang lain pula, boleh boleh isi maklumat dalam borang maklum balas pelanggan LHDN. Yang ni kena emailkan dia ataupun hantar maklum balas dia kepada maklumbalas.hasil.gov.my. Dan yang paling ketiga adalah tuan-tuan sendiri datang ke cawangan-cawangan LHDN untuk mengemaskini maklumat-maklumat tuan-tuan yang mungkin ada perubahan lah. So antara maklumat-maklumat yang perlu dikemaskini sekiranya terdapat perubahan, antaranya adalah yang pertama, alamat surat menyurat.
alamat surat menerat dan juga alamat kediaman. Yang ini pentinglah sebab mungkin kita kadang-kadang alamat di IC kita alamat lain, alamat rumah lama kita, tapi kita baru pindah. So kita kemas kini, kita make sure alamat yang kita letak tu alamat yang kita memang boleh akses dari segi surat-surat tu nanti. Kalaupun kita tak nak update dalam ni, tapi kita kena pastikanlah kalau kita letak alamat yang dalam sistem tu adalah alamat di rumah mak, make sure mak bila dapat je dokumen, dapat je apa-apa saja surat daripada LHDN boleh maklumkan pada kita sendirilah. So yang kedua adalah jika ada perubahan dari segi alamat perniagaan. Jika tuan-tuan adalah merupakan owner business, ada buat perubahan, mungkin ada cawangan yang lain nak tukar, mungkin tempat ni tak berapa strategik, tuan-tuan nak pindah ke tempat yang lain di KL umpamanya. So alamat-alamat perniagaan ni juga tuan-tuan boleh memaskini ni maklumat-maklumat ni ke LHDN. Dan seterusnya email peribadi. Sebab kadang-kadang bukannya hard copy saja yang dia akan hantar, mungkin dari segi email juga maklumat-maklumat ini akan diberi oleh pihak LHDN. So make sure alamat email kita ni boleh diakses lah. Dan seterusnya nombor telefon, nombor pasport kalau ada masalah kalau bukan warga negara, nombor akaun bank kalau kita bank kita dah bertukar ke. So kalau kita nak hantar tu mungkin untuk refund, proses refund kita ke kan, ataupun bank kita yang lama ni dah di-freeze kan, kita ada akaun yang lain yang kita nak masukkan. So itu juga boleh kita buat kemas kini di LHDN. Dan juga taraf perkahwinan, sama ada sebelum ni mungkin kita dah bujang dan sekarang kita dah berkahwin, so kita boleh update maklumat kita, taraf perkahwinan kita ke LHDN juga. Okey. Dan yang seterusnya adalah langkah kedua tadi, yang tadi saya kata, yang tadi saya bercerita berkenaan dengan pendaftaran nombor cukai lah. So kita pergi ke tanggungjawab yang kedua, iaitu melaporkan pendapatan tahunan. So untuk melaporkan pendapatan tahunan ni, so apa yang kita perlu buat adalah kat sini ada 4 perkara yang perlu kita ambil maklum lah. Yang pertama, kita kena mengemukakan borang yang tercukai pendapatan, sama ada menggunakan borang kertas ataupun melalui aplikasi e-filing. So yang ni lagi mudah, saya sarankan untuk kita buat secara online lah, sebab dia lagi mudah. BNCP ni ataupun borang yang tercukai pendapatan ni kita boleh masuk saja bila kita login ke dalam e-filing tu, dia akan keluar. So kita akan masukkan maklumat-maklumat yang berkenaan lah. Okey. Dan yang kedua adalah melaporkan pendapatan dan perbelanjaan termasuk potongan dan juga rebate. So pendapatan kita, sama ada kita ni ada kerja 2 ataupun lebih pada 2 pekerjaan yang kita buat, so kita kena masukkan total pendapatan kita yang kita dapat pada tahun tersebut lah, pada tahun taksiran tu. So andai kata kalau macam sekarang ni kita akan taksirkan untuk 2019 punya, berapa banyak pendapatan yang telah kita dapat selain daripada mungkin kalau kita bekerja dan juga kita ni ada bisnes. So kita kena totalkan berapakah pendapatan kita dalam tahun tersebut, dan kita akan kira berapakah perbelanjaan kita yang boleh ditolak dengan cukai jika kita ni ada perniagaan, dan juga rebate-rebate yang mungkin kita boleh dapat. So dalam ni kita perlu membuat merekod segala bentuk amount yang berkaitan lah. Okey. Dan juga yang ketiga, kita mengira cukai pendapatan kita. Cara kita mengira cukai pendapatan kita dengan kita mengisi segala maklumat-maklumat berkenaan dengan pendapatan, perbelanjaan dan juga potongan-potongan ataupun rebate-rebate yang kita boleh dapat. Dan yang terakhir adalah menyimpan rekod. So untuk pengetahuan juga, menyimpan rekod ni ada satu perkara yang penting untuk tujuan pengauditan. Mungkin kita tak semua orang akan diaudit dia punya cukai dia. Dia akan dibuat secara random jika ada masalah ataupun ada beberapa isu yang mungkin akan dia nak siasat. Mungkin jika kita terpilih dalam tax audit ni, so kita kena make sure segala resit-resit kita dah simpan siap-siap. Dan kena ambil maklum juga, segala dokumen-dokumen ni perlu disimpan dalam tempoh 7 tahun ke belakang lah. So untuk 7 tahun ke belakang ni, pihak LHDN dia ada hak, dia ada kuasa untuk melihat segala dokumen-dokumen yang boleh membuktikan pengiraan cukai kita pada tahun tersebut. So kena ambil maklum lah, jangan rasa ini dah lebih 3 tahun kita nak tak apa, buang lah, simpan, tak payah simpan lah, buat semak je, dah penuh dengan almari kan. So jangan ambil macam tu, kena at least 7 tahun kita kena simpan dalam kita punya simpanan kita. Sebab andai kata dokumen-dokumen kita ni tak ada ketika proses tax audit ni, maka mungkin
compound ataupun penalti akan dikenakan jika dokumen tak dapat dibuktikan dengan sah lah. Okey, dan yang seterusnya untuk contoh-contoh dokumen ataupun perkara yang kita perlu simpan ni, dokumen yang kena simpan dalam 7 tahun ni, yang pertamanya adalah contoh borang EA. Bagi mana mereka yang ada makan penggajian ni, yang dimakan gaji, dia setiap tahun dia akan dapat EA form daripada HR, pihak HR. Yang ni tuan-tuan boleh refer dengan HR tuan-tuan masing-masing. So biasanya penyata untuk EA form ni merupakan penyata gaji pekerja untuk yang swasta lah. Kalau untuk agensi pekerjaan ni dipanggil borang EC. Borang EC. Kalau yang swasta ni EA. Dan biasanya borang ini boleh didapat kan sebelum 28 hari bulan 2. So start pada 1 Januari tu sehingga 28 hari bulan 2 tu. 28 hari bulan 2 ni biasanya tarikh akhir lah untuk majikan memberi kepada pekerja-pekerja untuk mengisi maklumat berkenaan cukai. Form ni boleh dapat sebelum 28 hari bulan 2. So kalau masih tak dapat lagi, boleh push HR untuk memberikan secepat mungkin, kerana untuk personal ni, untuk cukai pendapatan persendirian personal ni, dia punya tarikh akhir untuk kita hantar ni adalah pada 30 hari bulan 4, ujung bulan 4. So kita ada masa lebih kurang 2 bulan untuk kita isi, untuk kita tengok balik, untuk kita semak balik dokumen-dokumen yang berkaitan. Mungkin kita ada resit-resit yang kita nak tolakkan sekali dalam cukai kita. So kita ada masa dalam tempoh 2 bulan. So lagi lambat kita dapat EA form ni, lagi lambat dah kita untuk kita submit cukai ni. So bila kita lewat nanti, andai kata kalau kita lebih daripada 30 bulan 4 kita submit borang cukai kita ni, mungkin kita akan dikenakan tindakan penalti ataupun compound. So inilah yang kita nak elakkan lah. Dan seterusnya dokumen-dokumen yang tuan-tuan kena ambil maklum adalah voucher dividen ataupun resit premium insurance. So mana-mana dividen yang mungkin tuan dapat daripada pelaburan tuan-tuan, boleh simpan voucher tu, ataupun premium insurance yang tuan-tuan bayar setiap bulan untuk insurans tuan-tuan. So resit tu, dokumen-dokumen yang berkaitan tu tuan kena simpan juga, at least dalam masa 7 tahun. So untuk insurans ni biasanya dia ada 2 jenis lah, sebab kita nak tolakkan dalam pengecualian cukai kita nanti tu, kita boleh tolak dalam cukai kita. Sebab untuk nyawa ni dia maksimum untuk setahun kita boleh tolak sebanyak 7,000. Agak banyak. So kalau anda kata kita punya bulan-bulan ni lebih daripada 7,000 setahun, maknanya kalau kita bayar insurans, bila kita totalkan setahun tu mungkin dalam 10,000 lah kita bayar insurans. So the limit dia untuk kita claim adalah 7,000 saja yang kita boleh tolak dengan cukai. So dokumen-dokumen ni yang kita perlu simpan sebagai rujukan nanti untuk bahagian residen. Dan untuk insurans dari segi pendidikan dan juga perubatan ni, dia punya terhad kepada 3,000 sajalah. Okay. Dan kalau tuan-tuan ni jenis yang memang suka baca buku, walaupun sekarang ni orang dah boleh e-book dah kan, dah online dah, digital punya book, tapi masih ada juga orang yang membeli buku secara fizikal tu. So resit buku, apa sahaja jenis buku pun tuan-tuan perlu simpan dalam tempoh at least kurang-kurangnya 7 tahun. Yang mana untuk buku ni dia punya limit tuan-tuan boleh claim, boleh tolak dengan cukai ni paling maksimum pun sebanyak 2,500 setahun. So kalau memang pada orang yang rajin untuk membeli buku, boleh claim lah, boleh tolak dengan cukai tu nanti. So dokumen, resit tu semua perlu simpan lah. Dan juga resit untuk perubatan pun itu lagi penting. Sebab apa? Untuk perubatan ni kita boleh tolak cukai juga, maksimum kat situ dah lebih kurang dalam 6,000. Untuk medical check up saja dia hadkan kepada 500 lah. Tapi untuk total perubatan untuk diri kita, kalau kita ada penyakit kritikal, so kita boleh claim sehingga 6,000 untuk sebagai penolakan cukai kita. Tapi untuk ibu bapa, dia ada 2 jenis. Boleh untuk perubatan ibu bapa kita boleh claim maksimum 5,000 ataupun 1,500 seorang. Kalau mungkin mak bapak kita ni mungkin masih sihat lagi, tak ada perubatan yang kita nak salurkan, so kita boleh kurangkan, kita dapat pelepasan untuk seorang 1,500. Okay. Dan juga resit-resit derma lah.
yang mana yang suka menderma ni, tapi dokumen ni tak simpan, so rugi untuk kita tolak. Tapi tuan-tuan kena faham juga untuk resit-resit derma ni kena pastikan kalau kita nak tolakkan dengan cukai kita ni, kita kena pastikan yang derma kita ni approve oleh LHDN lah. Maknanya agensi-agensi yang kita nak dermakan ni mestilah di certified, diperakui untuk dapat pengucuran cukai. Kalau tak, kalau kita derma secara biasa ni, maknanya derma dekat orang tepi berjalan ke, ataupun tabung-tabung masjid ke, ataupun mana-mana yang tak diiktiraf, itu tak boleh, kita nak tolakkan dengan cukai tu nanti. So kalau yang suka menderma ni, make sure lah tempat-tempat yang kita nak dermakan ni dapat pengiktirafan untuk pengucuran cukai. Dan juga kalau untuk yang mana bayar zakat ni tak kisah mana apa sahaja zakat yang tuan-tuan bayar pada tahun tersebut, tuan-tuan boleh tuan-tuan boleh tolakkan juga dengan cukai tuan-tuan. So yang untuk zakat ni boleh masukkan sekali, zakat pendapatan, zakat harta, so boleh tolak sekaligus untuk mendapatkan pengucuran cukai lah. So yang seterusnya, dokumen-dokumen sokongan lain, sijil nikah ke, kalau tuan-tuan dah jenis yang dah berkahwin, so simpan untuk membuktikan taraf perkahwinan tuan-tuan lah. Sebab nanti mungkin, sebab apa, kadang-kadang kita nak claim kita ni dah berkahwin, sebab kita nak dapatkan dapatkan rebate untuk yang isteri punya kan. So kita kata kita dah berkahwin tapi sijil tu tak boleh nak membuktikan. So LHDN juga boleh menarik balik relief yang telah dibagi. Okay, so kena ambil maklum juga. Okey, apakah yang terjadi kalau dokumen-dokumen yang tuan-tuan rekodkan ni, yang tuan-tuan cakap, okey saya ada insurans bayar, saya ada beli buku, so masukkan dalam pelepasan tu, tapi sebenarnya dokumen tu tak ada. So apa yang terjadi kalau pihak LHDN dapat tahu? So jika tuan-tuan tak menyimpan rekod-rekod perniagaan tuan-tuan, yang ni boleh didakwa di mahkamah, dan juga jika disabitkan kesalahan boleh dikenakan denda tidak kurang daripada 300 dan tak lebih daripada 10,000. So the maximum denda yang akan dikenakan dalam 10,000 lah, dalam 300 ke 10,000 ringgit, atau dipenjarakan tidak kurang daripada 1 tahun ataupun kedua-duanya sekali. So benda ni sangat berat juga, sangat berat. Kalau tak ada dokumen, kalau kita declare benda yang dokumen kita tak ada, denda kita boleh dapat denda minimum 300, maksimum 10,000, ataupun denda tak kurang daripada 1 tahun. Okay, so untuk borang-borang ataupun untuk cukai pendapatan ni, borang dia ada banyak. Kadang-kadang orang ramai keliru. Saya ni bawah apa? Bawah borang BE ke, MT ke, bawah B ke, ataupun BT ke kan? Okey, tak apa, saya terangkan sikit. Untuk cukai individu ni, dia ada terbahagi kepada 2 jenis lah. Satu yang penggajian, maknanya yang jenis makan gaji personal. Dia personal ataupun persendirian yang tak menjalankan apa-apa aktiviti perniagaan. Yang kedua, yang individu yang menjalankan perniagaan. So ada 2 jenis. Okey, untuk jenis yang pertama ni, dia sama juga dengan jenis yang kedua. Perbezaan dia kat sini. Untuk penggajian ni, dia ada penggajian biasa dan juga pakar. Yang biasa ni dia akan pecahkan juga pada orang yang bermas tautin ataupun tidak bermas tautin. Sama juga untuk yang pakar, bermas tautin ataupun tidak bermas tautin. So borang dia ni berbeza. So kita kena make sure yang kita ni jatuh under borang yang mana satu. Kalau tuan-tuan ni jenis orang yang makan gaji saja dan juga bermas tautin di Malaysia, so borang yang kena submit adalah borang BE. Tapi kalau tuan-tuan ni adalah mungkin bukan orang mastertin di Malaysia, dan juga ada kepakaran bekerja, bukan Malaysia, bekerja dan dalam bidang yang berkepakaran, so kita kena submit dalam borang MT. So dia punya pecahan-pecahan dia. Tapi untuk individu yang menjalankan perniagaan ni, borang B, M, BT dan juga MT. So yang untuk kita ni sebagai rakyat Malaysia ni, nak senang kenal antara BE dan juga B lah. Kalau makan gaji saja borang BE, kalau ada perniagaan kita akan submit ada borang B. So untuk tarikh pengakhiran kita submit borang cukai ni adalah pada 30 April bagi individu yang tidak menjalankan perniagaan. Maknanya borang BE tu, the last submit untuk kita ni adalah pada 30 April. Tapi disebabkan
COVID-19 yang terjadi baru-baru ni. So LHDN telah extend dia punya submission period dia tu daripada 30 April kepada 30 Jun. So 30 Jun pun baru je habis dalam 2-3 hari lepas lah. So untuk bagi individu yang menjalankan perniagaan, sepatutnya dia perlu serahkan penghantaran borang cukai dia ni selewat-lewatnya pada 30 Jun, dan telah di extend dan telah ditambahkan daripada bulan Jun. So ada masa lagi 2 bulan. Pihak HDN dah naikkan kepada 2 bulan tambahan. Maknanya untuk paling terakhir, paling selewat-lewatnya tuan-tuan perlu serah simpan ataupun submit borang cukai itu adalah pada 31 Ogos 2020 untuk cukai 2019. So untuk sekarang ni ada lebih kurang dalam tempoh 2 bulan sahaja lagi untuk tuan-tuan yang mana individu yang mempunyai perniagaan ni untuk membuat dulu management account dan juga kira berapa pendapatan cukai yang perlu dibayar untuk kita submit ke LHDN. So ada tempoh lagi 2 bulan. So mana-mana mungkin usahawan ataupun ahli bisnes ataupun owner bisnes yang masih belum lagi dan tak tahu macam mana nak buat, tuan-tuan boleh PM saja ataupun WhatsApp pada saya direct. Mungkin kita boleh bantu tuan-tuan untuk kita kirakan berapakah jumlah cukai yang perlu kita bayar, berapakah amount yang perlu kita buat, bolehkah kita dapat pengurangan cukai. Kita akan bantu tuan-tuan untuk membuat pengiraan dan juga submit dokumen cukai tersebut lah. Okay, so masih ada lebih kurang sebulan lebih lagi, 2 bulan. So ikutkan tempoh ni tak berapa panjang pun. Pejam celik dah masuk bulan 7, pejam celik bulan 8, 9. Ya, tiba-tiba kita dah terlepas. Bila terlepas ni denda lah, compound lah, macam-macam lagi mungkin akan dikenakan kat atas kita. So agak bahaya. So masa ni lah, dalam tempoh 2 bulan ni kita perlu segerakan lah untuk submit pendapatan kita ni, yang mana individu yang ada perniagaan lah, ada masa lagi. Okay. Dan untuk persoalan yang berkenaan dengan cukai ni juga, okay, ada soalan yang diberikan pada saya ni. Okay, kat sini ditanya macam mana jika saya nak tahu yang borang nyata cukai pendapatan saya ni dihantar secara e-filing telah berjaya dikemukakan. Okey, untuk individu-individu yang tak tahu, dia tak tahu sama ada dia ni dah submit ke belum kan. Saya dah masuk e-filing dah ni. Saya dah masuk dah e-filing, tapi saya tak tahu macam mana saya nak confirmkan yang saya ni dah submit ke belum. Okey, untuk mana-mana individu yang dah buat, tuan-tuan sebenarnya kalau dah submit e-filing tu, tuan-tuan akan dapat pengesahan penerimaan e-borang bagi tahun taksiran yang tuan-tuan telah taksirkan. So kalau dah berjaya, biasanya dia akan ada satu borang pengesahan penerimaan lah. Kat situ boleh menunjukkan yang tuan-tuan sebenarnya dah berjaya submit ataupun hantar borang nyata pendapatan tuan-tuan ke LHDN. So tak perlu risaulah, boleh semak dekat situ apakah dokumen, apakah berapa penyataan yang tuan-tuan yang perlu submit ke LHDN tu dah terima ataupun tidak lah. Okey, kat sini saya nak berkongsi sedikit berkenaan dengan kesalahan-kesalahan ataupun denda dan juga penalti yang berkaitan dengan cukai ni. So mana-mana individu yang mungkin rasa dia ni adalah individu yang sepatutnya ataupun layak ataupun perlu untuk submit cukai dia, so ini kita kena aware, kita kena hati-hati. Ni antara kesalahan-kesalahan ataupun denda yang akan dikenakan ke atas kita jika kita melanggar suatu peruntukan ataupun arahan yang dikeluarkan oleh pihak HDN lah. Okay. So untuk sesiapa sahaja, sini saya bacakan jenis kesalahan yang pertama lah. Okay. Untuk kesalahan pertama ni, jika kita tidak mengembalikan borang nyata cukai pendapatan kita, denda akan dikenakan daripada RM200, nilai dia RM200 sehingga RM20,000 ataupun penjara tidak melebihi daripada 6 bulan ataupun kedua-duanya sekali. So kalau kita dah daftar tapi kita tak submit, kita tak kembalikan borang nyata cukai kita tu, so kalau pihak HDN dapat kesan, dapat tahu, so denda yang akan dikenakan adalah daripada 200 ataupun sehinggalah RM20,000 ataupun penjara tidak melebihi daripada 6 bulan. Yang kedua, jika
tidak memaklumkan yang kita ni layak sebenarnya dikena cukai. Maknanya kalau kita ni orang yang layak, kita telah cukup haul dia. Bila kita tengok kita punya kriteria itu, kita ni sebenarnya adalah orang yang perlu submit cukai, tapi kita tak submit. Jika kita didapati melakukan kesalahan tu, so denda dia 200 hingga 20,000 ataupun penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Ada sama juga dengan denda yang dikeluarkan jika tuan-tuan tak submit tuan-tuan punya borang yang tercukai tu. So kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan kalau bujang mana yang lebih daripada 34,000 setahun ataupun yang dah berkahwin, yang mana pasangan tak bekerja, pendapatan pengajian tu melebihi daripada 46,000, dia tak declare dia punya cukai, maka denda maksimum 200,000 akan 20,000 akan dikenakan lah. So kena berhati-hati. Dan seterusnya, kalau ada orang yang dia submit, dia hantar dia punya borang yang tercukai dia tu, tapi dia tak melaporkan pendapatan sebenar di dalam borang yang tercukai. Contoh, kalau dia punya income sebenarnya dia makan gaji saja, mungkin dalam 40,000 setahun, tapi sebenarnya dia ada komisen tambahan ataupun dia ada sumber pendapatan lain yang tak dimasukkan sekali dalam borang yang tercukai dia tadi tu. Jika dapat dikesan, so denda dia adalah dari 1,000 sehingga 10,000 dan 200% atas cukai terkurang lapor. Maknanya kalau cukai yang tuan declare adalah sebanyak RM1,000, tapi sebab tak masukkan income yang lain lah. Tapi kalau masukkan income yang lain, sepatutnya kena bayar dalam 3,000 cukai dia. So 2,000 tu kena bayar 2 kali ganda. Maknanya RM4,000 untuk denda sahaja. Denda sahaja RM4,000 plus dengan 3,000 cukai yang tuan-tuan perlu bayar. So kena berhati-hati. Agak besar amount kat sini. So janganlah kita lari daripada cukai kita. So kita record saja, kita maklumkan saja pada pihak LHDN berapa banyak sumber pendapatan yang perlu kita bayar. Cuma kat sini kita boleh kurangkan lah dengan cara macam mana. Kalau jika anda ada perniagaan, tuan-tuan boleh tolak dengan expenses atau perbelanjaan yang boleh mengurangkan cukai, yang mana saya ada ceritakan pada sebelum ni, dan mungkin kita akan cerita lagi sekali, tak ada masalah, nanti saya akan ceritakan juga. Ataupun tuan-tuan boleh dapat relief yang diberikan oleh LHDN, macam pendapatan sendiri, perubatan, apa sahaja, pembayaran buku ke, bayar perubatan untuk mak ayah, ataupun kita punya sendiri perubatan yang ada penyakit-penyakit kritikal lah, ataupun ada bayar zakat. So benda-benda ni yang kita akan boleh mendapatkan pengurangan cukai. So kena kita declare saja berapa saja income yang kita ada. Kalau tidak, 200% denda akan dikenakan berdasarkan cukai yang terkurang lapor tadi itu. Okey, untuk kesalahan yang seterusnya, jika kita memberi maklumat yang tidak tepat mengenai tanggungan cukai sendiri. So ni sama jugalah. Dia sama juga macam tadi. Kita salah lapor pendapatan tadi. Ini kita salah lapor tanggungan cukai kita sendiri. Ini dia punya denda pun sama juga. Maksimum RM10,000, dan dia RM10,000 tu dia punya denda tau, dan 200% atas cukai yang terkurang lapor tadi tu. Macam saya cakap tadi, kalau tuan-tuan beza daripada pendapatan sebenar dengan yang dah kita hantar tu adalah 2,000, maka 2 kali ganda daripada 2,000 tu sebanyak 4,000 adalah denda ke atas cukai yang terkurang lapor plus dengan cukai yang perlu kita bayar tadi. So memang agak tinggi, kalah jutawan-jutawan kat luar tu nanti. So kita kena pastikanlah dokumen ataupun info-info yang kita masukkan ni adalah info-info yang benar, yang boleh disahkan berserta dengan supporting dokumen yang lain lah. Dari segi perbelanjaan, dari segi bayar insurans, dari segi bayar buku. So semua dokumen-dokumen tu tuan-tuan kena simpan dalam tempoh 7 tahun. Kena ingat dalam tempoh 7 tahun LHDN dia ada hak, dia ada kuasa untuk meminta balik dokumen-dokumen yang menunjukkan
expenses ataupun apa-apa saja relief yang tuan-tuan declare di dalam borang nyata cukai tuan-tuan. So untuk tempoh 7 tahun ni kena make sure disimpan dengan rapi lah. Kalau mana ada dokumen-dokumen atau resit-resit yang mungkin dia punya dakwat tu cepat pudar kan, kita dah simpan dah, tapi buka-buka balik dah 7 tahun tengok hilang putih je. So apa yang kita perlu buat, dapat je dokumen, sebab kita boleh tahu kan kertas macam mana yang digunakan. So kalau kertas jadi macam ni, contoh macam resit kita isi minyak kan, resit isi minyak tu yang selalu sangat hilang dia punya dakwat tu. So apa tuan-tuan boleh buat, boleh snap gambar, simpan secara soft copy pun boleh, ataupun kalau rajin pergi photostat, simpan dia punya photostat tu. Tak perlu simpan hard copy tu pun tak apa, simpan saja dalam bentuk gambar. So dokumen-dokumen ni tak kisah sama ada hard copy atau soft copy, yang penting tuan-tuan ada simpanan, ada bukti menunjukkan resit yang tuan declare dalam borang nyata cukai tuan-tuan. Okey, dan yang seterusnya, jika kita meninggalkan negara tanpa membayar cukai, kita dah buat income banyak dalam negara ni, kita dah buat bisnes ni, dah buat bisnes tu, untung time tu mungkin 1 juta, lepas tu nak lari terus pergi ke negara lain, tak nak duduk dah kan, kita nak keluarkan negara, kita nak keluar negara tanpa membayar cukai. Jika dapat dikesan, dia punya denda RM20,000 ataupun penjara tak lebih daripada 3 tahun. Yang ni tidak melebihi pada 6 bulan. Ini kalau meninggalkan negara tanpa membayar cukai. So kalau mana yang orang yang suka travel, dia tak bayar cukai lagi tu, kena hati-hatilah. Kena hati-hati. So kalau dapat tahu, bahaya. Elok-elok nak keluar negara, kita nak belanja, kita nak gunakan duit tu untuk kita seronok-seronok, tiba-tiba kena denda pula sebab apa? Sebab tak bayar cukai. Lagi-lagi kalau PTPTN, isu PTPTN lah. So banyak benda yang kita kena clearkan dulu sebelum kita nak keluar negara lah. Okey, dan seterusnya, kalau kita tak menyimpan rekod. Okey, macam saya cakap tadi, dokumen kena simpan. Memang kena simpan dan tempoh 7 tahun. Tapi dokumen hilang tuan kan. Saya dah saya ingat lagi, kepala otak saya memang kuat ingatan saya. Saya ingat memang saya ada beli sekian, tapi resit dia hilang, tak ada. Andai kata benda tu terjadi, tak menyimpan rekod, kita tak boleh nak buktikan kita punya kesahihan amount yang kita declare tu, maka denda dia adalah RM10,000, penjara tak lebih pada setahun. Tak pasal-pasal. Sebab tak simpan rekod, tak ada simpanan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan cukai ni, kita dah masuk penjara pula kan. So kena make sure dokumen kita ni simpan dengan teratur. Kalau boleh susun elok-elok lah. Kita asingkan perbelanjaan kita, import resit kita, insurans dari satu tempat, untuk perbelanjaan expenses lain satu tempat. Kalau ada masuk hospital, kita simpan elok-elok. So kita kepilkan, kita combinekan untuk 1 tahun 1 file, untuk tahun kedua 1 file. So kita simpan at least 7 tahun. Jika tidak, memang standby lah, RM10,000 maksimum akan dikenakan cukai ataupun penjara tak lebih daripada 1 tahun. Okey, so kesalahan yang seterusnya yang biasa orang buat, tak memberi maklumat yang dikenaki oleh LHDN. Ada setengah ni LHDN diminta ada beberapa info-info yang perlu, tapi kita tak boleh nak bagi. So ini kesalahan ni dijatuh di bawah peruntukan Akta Cukai Pendapatan 1997 dalam Seksyen 120/1, denda RM20,000 maksimum, penjara tak lebih daripada 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Ini memang main puluh-puluh ribu punya denda, daripada 200 ke 20,000. Dan juga kalau andai kata kesalahan yang lain, andai kata kita tidak melaporkan pertukaran alamat pun akan dikenakan denda dan juga tindakan lah. Untuk yang tidak melaporkan pertukaran alamat dalam tempoh 3 bulan, ini boleh didenda 200 sehingga RM20,000 ataupun penjara tak melebihi 6 bulan. So sebab tu saya tekankan tadi pada awal-awal tadi, apa sahaja pertukaran maklumat kita perlu maklumkan ke LHDN. Boleh guna dengan beberapa cara lah. Online kita boleh pergi sendiri secara manual, pergi ke kaunter, kaunter ataupun cawangan LHDN, kita boleh kemaskini maklumat kita. Kalau kita dapat trace yang kita ni tak melaporkan pertukaran alamat, kita boleh akan kenakan denda. Okey, untuk kesalahan yang bayar yang declare lambat, sebab
untuk pendapatan individu yang tak menjalankan perniagaan ni baru tutup hari tu 30 hari bulan 6. So dia tak buat lagi sampai sekarang. Sekarang ni dah masuk 3 Julai kan. Dah 3 Julai dah ni, tapi tak declare lagi. So itu standby. Sebab apa? Kesalahan yang macam ni, kalau tuan-tuan tak membayar cukai selepas 30 April ataupun yang untuk tahun ini dan dianjakkan sehingga 30 Jun, ini boleh dikenakan sebanyak 10% daripada kenaikan daripada cukai yang kena bayar. So kalau anda kata cukai tuan-tuan kena bayar dalam 2,000, so 10% daripada itu RM200 akan dikenakan denda lah sebagai penalti lah, disebabkan lambat declare, lambat hantar, lambat submit, lambat serah simpan borang yang tercukai kita. Dan jika untuk individu yang berniaga, yang ada perniagaan, tarikh akhir dia adalah pada 30 Jun dan telah dianjakkan disebabkan COVID-19 ini telah dianjakkan, di-extend sehingga 30 Ogos lah, 31 Ogos untuk 2020 ni. Dan kalau untuk individu yang ada perniagaan ni, tambahan 5% kenaikan atas baki jika bayaran tidak dibuat selepas 60 hari dari tarikh akhir. So sebab kalau bila kita dah declare ni, kita perlu buat pembayaran at least dalam masa 2 bulan lah untuk perniagaan ni, dalam masa 2 bulan. Tapi kalau masih lagi kita tak buat pembayaran tu, 5% tambahan akan dikenakan. Contoh kalau kita tak bayar langsung 5% daripada total lah, ataupun mungkin kita dah bayar separuh dah, duit tak ada nak rolling kan, mungkin kita kena cukai dalam 10,000 tapi kita baru bayar 5,000, ada baki lagi 5,000. So 5% daripada baki tadi tu, daripada 5,000 tu dalam 250, itu sebagai denda ataupun penalti dah, sebab kita lambat untuk membuat pembayaran. So ini adalah juga penalti-penalti kebiasaannya yang kita dapatlah dan berkenaan dengan cukai ni. Dan mungkin untuk next live kita atau next live kita, saya akan menyentuh sedikitlah berkenaan dengan syarikat pula. Bagaimanakah situasi untuk syarikat. Ini kita more fokus on individu punya cukai. Apakah kesalahan dia, berapa yang perlu kita bayar, apa dokumen yang kita perlu submit, adakah kita ini seorang yang perlu mendaftar cukai ataupun tidak. Tuan-tuan dah tahu tuan-tuan dalam kategori mana, so dah boleh ambil tindakan dengan segeralah. Kalau rasa kita ni pendapatan melebihi 34,000 kalau bujang, kalau dah yang dah berkahwin tu, kalau pendapatan pasangan pula tak bekerja, pendapatan lebih daripada 46,000 setahun, so itu pun dah dikategorikan wajib untuk menyerah simpan ataupun mendaftar nombor cukai dan juga melaporkan pendapatan tuan-tuan ke lembaga hasil dalam negeri lah. So ini mungkin info sedikit sebanyak info yang saya bagi kepada tuan-tuan, mana yang mungkin baru dapat income yang agak banyak pada tahun ni kan. So dia baru nak berjinak-jinak macam mana nak bayar cukai apa tu, diorang tak tahu. So saya dapat kongsikan sedikit sebanyak lah berkenaan dengan cukai-cukai ni. Dan mungkin nanti untuk next live kita, insyaAllah saya akan menerangkan berkenaan dengan more fokus on syarikat pula. So siapa-siapa rasa yang mungkin masih tak faham lagi, mungkin masih tak clear lagi berkenaan dengan cukai-cukai ni, cukai pendapatan untuk individu, sebab ini kita fokus pada individu dulu, boleh terus komen di bawah ataupun DM ataupun WhatsApp pada saya. Mungkin kita boleh berdiskusi ataupun boleh berjumpa. Mungkin saya boleh bantu tuan-tuan mana-mana yang tak reti. Mungkin saya dah terangkan tadi daripada A sampai Z macam mana langkah kita nak daftar, apa perlu kita buat, tapi masih lagi tak faham kan. Susah lah tuan nak buat benda ni, tak erti nak buat, tak apa, boleh WhatsApp saja pada saya. Mungkin saya boleh bantu tuan-tuan mendaftar, mengkira macam mana cukai tu dan membuat bayaran lah, bayar cukai. So ini saya ulangkan balik, antara tanggungjawab yang perlu yang dibuat oleh pembayar cukai ni adalah pertama mendaftar nombor cukai, kena ada nombor cukai. Yang kedua melaporkan pendapatan tahunan tuan-tuan, dan yang ketiga membayar cukai. Lapor sahaja tapi tak bayar tak ada guna. Dah daftar tapi tak lapor pun tak ada guna. Yang
tak daftar langsung lagi tak guna. Lagi tinggi dia punya denda. So kena make sure tiga-tiga ni kena buat secara serentak. Daftar, lapor dan juga bayar. So saya rasa itu sahaja perkongsian yang saya ingin kongsikan pada petang ini. Terima kasih pada yang join kita punya live pada petang ni. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan lagi sekali, jika ada pertanyaan, ada apa-apa sahaja soalan, tuan-tuan boleh tanya di komen ataupun boleh tekan link WhatsApp, boleh WhatsApp pada saya, mungkin saya boleh bantu. Kita boleh terangkan, kita boleh bantu tuan-tuan faham berkenaan cukai, boleh tolong kirakan dan boleh tolong sampaikan. Saya rasa itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.